Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Umairah Bahiyah binti Baharudin. Saya memegang ID KBJ 2108104223. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan. Seluruh dunia kini dikejutkan dengan penularan wabak COVID-19 yang bermula pada akhir tahun 2019 yang lalu. Wabak ini bermula di Wuhan, China. Penularan wabak ini telah melanda di kebanyakan negara-negara di dunia ini sehinggalah Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak ini sebagai pandemik. Malaysia iaitu negara kita juga tidak terkecuali dalam menerima kesan terus terhadap ekonomi dan sosial akibat wabak COVID-19 ini. Penularan wabak ini telah memberi impak yang negatif terhadap negara kita, terutama sekali dalam sektor ekonomi, kerana banyak operasi perkilangan dan perniagaan terpaksa ditutup. Kerajaan terpaksa mengeluarkan surat penutupan pengoperasian kilang dan perniagaan lanjutan penularan wabak ini supaya penularan ini dapat dikawal. Penutupan operasi ini sudah pasti menjejaskan pendapatan syarikat dan majikan yang sedang bergelut untuk memastikan kelangsungan perniagaan mereka terus bertahan. Kesan penularan ini terhadap ekonomi juga turut dirasai apabila kadar pengangguran negara semakin meningkat. Peratus kadar pengangguran ini meningkat berpunca daripada majikan yang tidak mampu membayar gaji sehingga mengakibatkan mereka dibuang kerja. Sebahagian daripada majikan pula terpaksa membuang pekerja mereka bagi memastikan operasi perniagaan mereka kekal bertahan. Dalam aspek sosial pula, penularan wabak ini telah memberi kesan kepada aktiviti sosial. Semua aktiviti sosial seperti majlis perkahwinan, majlis rasmi kerajaan, majlis keagamaan dan sebagainya tidak dapat dijalankan. Langkah ini diambil bagi memastikan wabak COVID-19 tidak menular menerusi majlis-majlis ini. Wabak COVID-19 yang melanda negara juga mengakibatkan pembelajaran murid-murid di sekolah secara bersemuka dengan guru terpaksa ditunda. Pembelajaran bersemuka ditukarkan dengan pembelajaran di atas talian atau lebih dikenali sebagai pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu PDPR. Hal ini bagi memastikan proses pembelajaran murid-murid terus berjalan. Nama saya Nova Binti Nasir, nombor DKBG 2108101009. Saya akan menerangkan tentang punca masalah keciciran kanak-kanak di tadika ketika COVID-19. Punca yang pertama ialah kanak-kanak tidak dapat menjalankan kelas secara bersemuka. Di mana apabila kelas secara bersemuka dijalankan, ada sesetengah murid atau kanak-kanak yang tidak dapat fahami 100% apa yang dipelajarinya. Mungkin cara guru menyampai dalam kelas online juga tidak memberi kesan kepada kanak-kanak yang kurang fahami ketika kelas online dijalankan. Ini menyebabkan kanak-kanak sebut ketinggalan di dalam kelas. Punca masalah yang seterusnya ialah kanak-kanak tidak dapat mencapai kemahiran asas 3M, iaitu mengira, membaca dan menulis. Apabila kanak-kanak tersebut tidak dapat menguasai ketiga-tiga kemahiran ini akan timbul masalah kepada kanak-kanak tersebut untuk mengikuti kelas secara online, dan ini akan menyebabkan kanak-kanak tersebut ketinggalan di dalam kelas. Punca masalah keciciran kanak-kanak di tadika ketika COVID-19 yang seterusnya ialah kanak-kanak tidak mempunyai kemudahan seperti kemudahan internet ataupun tidak mempunyai laptop untuk mengikuti kelas secara online. Ini akan memberi masalah kepada kanak-kanak tersebut dan kanak-kanak tersebut akan ketinggalan banyak perkara kerana guru akan mengajar kanak-kanak mengikut jadual yang ditetapkan dan kanak-kanak tersebut tidak mempunyai kemudahan untuk mengikuti kelas secara online. Punca yang terakhir ialah ibu bapa sibuk bekerja. Maksud saya di sini, apabila PKP dilaksanakan, kita semua tahu ibu bapa juga diarahkan untuk bekerja secara work from home, di mana ibu bapa perlu menjalankan tugas mereka di rumah sahaja. Akan tetapi ada sesetengah ibu bapa yang hanya fokus kepada pekerjaan mereka sahaja dengan mengabaikan pelajaran anak mereka, di mana anak mereka perlu mengikuti kelas secara online. Ini menyebabkan kanak-kanak tersebut ketinggalan di dalam kelas. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya Nur Ain binti Hashim memegang nombor matrik KPJ 21081001. Saya akan menerangkan tentang beraca strategi untuk mengatasi masalah keciciran terhadap kanak-kanak. PDPR merupakan pengajaran dan pembelajaran di rumah yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengatasi masalah keciciran dalam kalangan kanak-kanak.
Pelaksanaan PDPR memerlukan guru meraca aktiviti yang menarik dan bermakna yang sesuai dengan tahap penguasaan kanak-kanak. Guru perlu memberi arahan yang jelas bagi memudahkan ibu bapa menjayakan pelaksanaan PDPR. Contohnya, guru membuat ibu bapa perlu membantu murid menyediakan bahan-bahan dan membimbing kanak-kanak menjalankan aktiviti mengikut arahan guru. Guru perlu merancang dan melaksanakan program yang bersesuaian dengan kemahiran kanak-kanak. Pelbagai program menarik dapat dilaksanakan bagi mengelak bakat dan potensi dalam kalangan kanak-kanak. Keupayaan kanak-kanak dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial dapat ditingkatkan melalui program-program yang boleh dilaksanakan ialah pertandingan bercerita dalam kalangan kanak-kanak. Kanak-kanak akan lebih yakin dan bersemangat untuk menyertai pertandingan walaupun secara atas talian. Ibu bapa boleh melatih anak-anak bercerita di rumah dan disokong oleh guru. Dengan ini, keciciran dapat diatasi dengan baik. Guru juga perlu menyediakan bahan-bahan bertulis seperti modul atau buku aktiviti bagi mengatasi masalah keciciran dalam kalangan kanak-kanak. Terdapat kanak-kanak yang tiada kemampuan dan kemudahan dalam bentuk keuangan untuk membeli internet, komputer dan telefon pintar. Penyediaan modul sangat membantu dalam kanak-kanak supaya kanak-kanak boleh terus belajar di rumah tanpa ketinggalan dalam pelajaran. Penyediaan modul juga dapat membantu murid di kawasan pendalaman seperti tempat orang asli untuk terus belajar. Hal ini dapat dilihat di dedak akhbar dan media massa tentang kesanggupan guru menghantar modul rumah ke rumah untuk mengatasi masalah keciciran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alina Najah binti Hafizul Isyam yang menembus matrik KPC 2108104000. Di sini saya akan menerangkan bagaimana membuat keputusan. Untuk membuat keputusan ialah PDPR untuk kanak-kanak adalah keputusan yang terbaik. Hal ini dikatakan demikian kerana PDPR dapat memberi impak yang positif kepada kanak-kanak dalam pelajaran mereka walaupun mereka tidak dapat datang ke taska kerana untuk mementarasi wabak COVID-19 ini. Selain itu, pembelajaran ini juga dapat meliterasikan antara guru dan kanak-kanak melalui Google Meet walaupun tidak dapat bersemuka PDPR. Selain itu ialah beralih kepada perspektif lain pula, membuat program untuk memupuk sifat kanak-kanak juga keputusan yang terbaik. Dengan adanya anjuran program ini, kanak-kanak dapat mengembangkan potensi diri mereka apabila kanak-kanak itu melibatkan diri dalam setiap program yang diajukan walaupun secara talian. Dan akhir sekali, dengan menyelesaikan sesuatu masalah ini akan mendorong kanak-kanak berfikir secara kreatif dengan sikap ingin tahu mereka yang lebih luas. Saya Nur Aisyah binti Osman Aziz, KBJ 2100810 akan menerangkan kesimpulan. Kesimpulannya, sebagai seorang guru, kita mestilah membantu kanak-kanak yang tercecir akibat persekolahan diberhentikan bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 ini. Contohnya, membantu kanak-kanak yang tercecir ini dengan memberikan latihan kemahiran yang bersesuaian dan tidak membebankan mereka dari segi keperluan untuk melakukan apa-apa aktiviti. Selain itu, bagi menambahkan lagi semangat kanak-kanak kita ini, mestilah mengadakan skim bantuan seperti pemberian beasiswa kepada bukan sahaja kanak-kanak yang pintar tetapi juga kepada kanak-kanak yang kurang berkemampuan. Seterusnya, anggota masyarakat haruslah menyediakan maklumat tentang golongan yang memerlukan bantuan dan golongan ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang pendidikan anak-anak mereka. Oleh itu, semua pihak haruslah bekerjasama bagai awal dengan tebing untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih.